Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kita kitab Wiqayatul Insan. Jadi pada malam ini, sebagaimana perbincangan kita pada minggu lepas, kita masih lagi membincangkan tentang binting ghaib. Ya, binting ghaib ini memfokuskan kepada bagaimana kita membenting diri kita dengan doa. Jadi kita berada di bahagian yang ketiga. Seingat saya kita dah bincangkan pelbagai macam doa pada bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, dan pada malam ini kita masuk pada bahagian yang ketiga berkenaan dengan benteng diri dengan doa, yang mana kita akan mulakan perbincangan dari muka surat 492. Di muka surat 492 kita ada sebuah subtopik yang bertajuk berdoa ketika tidur. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa ketika seseorang itu, terutamanya kita sebagai seorang Muslim, ketika kita hendak tidur, ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita baca sebagai pendinding bagi diri kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa, di kalangan seorang sahabat yang bernama Abul Azhar Al-Anmari. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud dengan status hadis yang sahih, di mana Nabi SAW diceritakan oleh Abul Azhar Al-Anmari. Di sini dia kata apa? Kana idza akhadha madja'ahu min al-lail. Dia kata Rasulullah SAW jika ingin tidur di waktu malam, baginda membaca, ada doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi hendak tidur. Doa ini ada sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Jadi, apa doa yang Nabi baca? Di sini Nabi baca apa? Bismillahi wada'tu janbi. Bismillahi wada'tu janbi. Allahumma ghfirli dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa ja'alni fin nadiyil a'la. Saya dah warnakan dengan warna biru, biru gelap di situ. Dark blue sebagai perbezaan lah mana satu doanya, mana satu yang bukan doa. Jadi dalam bahasa Melayunya juga telah saya warnakan dengan warna biru untuk panduan ataupun sebagai memudahkan lah untuk kita mengamalkan pembacaan doa ini. Mungkin jarang kita dengar doa ini sebagai doa tidur. Jadi sebab itu antara sebabnya kenapa doa ini ditampilkan dalam perbincangan kita pada subtopik ini ialah kerana di situ ada lafaz yang Nabi SAW gunakan sebagai mendinding diri baginda dari syaitan. Di mana yang boleh kita lihat di sini, kalau kita rujuk pada terjemahan yang terdapat di skrin kita, di situ saya terjemahkan doanya, yang mana maksud daripada doa ini, dengan nama Allah aku meletakkan lambungku. Maksudnya badan kita lah kita letakkan di tempat katil kita lah, tempat pembaringan kita. Jadi seterusnya apa yang Nabi SAW doa di situ, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma ghfirli dhanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kemudian kalau kita perhatikan pada lafaz doa ini, Nabi sebut apa? Wa akhsi syaitani.
Kan ada perkataan itu, wa akhsi syaitani, maksudnya usirlah syaitanku. Kalau dalam kitab kita dia letak binasakanlah syaitanku. Baik, seterusnya apa doanya Nabi baca? Wa fukkarihani, lepaskanlah belengguku. Wa ja'alni fin nariyil a'la, dan tempatkanlah aku ataupun jadikanlah aku pada satu tempat yang mana ada darjat yang mulia. Jadi ini doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi hendak tidur. Ni antara doa. Doanya ada banyak. Doa sebelum tidur ni ada banyak. Jadi kerana kita pun sedang bincangkan untuk meninding diri dengan doa, maka sebab tu doa sebelum tidur ini menampilkan kepada kita dengan sebuah doa yang menunjukkan kepada kita ada lafaz. Penggunaan doa, dalam doa ini penggunaan lafaznya dengan kata wa akhsi syaitani, binasakanlah syaitanku, ataupun yang ada dalam kitab kita, dalam slide kita ni, usirlah syaitanku. Apa maksud dengan perkataan wa akhsi syaitani tu tadi di dalam hadis ini? Kalau kita rujuk di dalam kitab syarah lah Sunan Abu Daud, itu kitab yang dipanggil dengan nama Aunul Ma'bud, kitab yang mensyarahkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud. Di dalam kitab itu, pengarang kitabnya menjelaskan kepada kita maksud wa akhsi syaitani ini ialah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan, palingkan syaitan itu dari kita. Itu maksudnya. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dan palingkan syaitan daripada diri kita. Dan di sana disebutkan juga daripada menurut kepada pendapat At-Tibi yang dipetik oleh pengarang kitab dalam kitab Aunul Ma'bud itu tadi, dia kata apa? Nak dimaksudkan, maaf saya baca dalam bahasa Arabnya, jadi saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu tu, saya fikir terlebih dahulu lah macam mana saya nak terjemahkan. Jadi satu kita pause sekejap. Baik, antara kata lain yang kita nak faham daripada maksud wa akhsi syaitani dalam hadis ini ataupun dalam doa ini ialah Nabi SAW berdoa supaya dijauhkan, dipalingkan man qasada, siapa yang berniat untuk menggoda, memalingkan daripada jalan yang lurus, maknanya yang menghasut kita untuk buat perkara-perkara yang tak baik, yang mana dia kata min syayatinil ins wal jin, yang merupakan di kalangan syaitan-syaitan yang terdiri di kalangan manusia dan jin. Sebab begini kalau tentang menyuruh kita buat perkara jahat ni, dia bukan hanya syaitan sahaja, manusia dan jin juga kan boleh suruh kita buat perkara jahat. Maka sebab itu di sinilah ketika disyarahkan hadis ini dimasukkan juga kejahatan-kejahatan jin dan syaitan. Maka di situ boleh kita katakan bahawa dalam doa ini ada lafaz yang kita minta kepada Allah, iaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar lindungi diri kita daripada gangguan, kejahatan jin, syaitan dan juga manusia. Sebab tu tadi Nabi doa apa? Wa akhsi syaitani, jauhkanlah. Jauhkanlah, palingkanlah syaitan-syaitan yang adalah, yang mana dengan tujuan mereka itu hendak mengganggu dan menyusahkan kita. Okey, baik. Ini adalah doa yang pertama yang mana ditampilkan dalam kitab kita untuk kita amalkan sebagai membenteng diri kita dari perkara ghaib itu tadi, iaitu kejahatan jin, syaitan dan juga manusia. Ada satu permintaan yang telah diungkapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita rujuk dalam kitab kita di sini, Abu Bakar pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini Abu Bakar radhiyallahu an dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Okey, baik. Kita baca hadisnya di sini. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia kata anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia
ada berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu." Jadi dalam permintaan ini, Abu Bakar radhiyallahu an, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kata apa kepada Nabi? "Wahai Rasulullah, kan, ajarkan kepada saya ataupun tunjukkanlah kepada saya, perintahkanlah kepada saya." Begitulah maksudnya, dengan sesuatu kalimat ataupun dengan kalimat-kalimat yang boleh saya ucapkan ketika di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi ketika Nabi SAW mendengar permintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi, Nabi SAW pun berkata begini kepada beliau. Ya, apa kata Nabi? Nabi kata kepada dia, "Kul," ucapkanlah, katakanlah. Ya, apa doa yang Nabi ajarkan kepada dia di sini? Sebagaimana yang telah saya warnakan dengan warna dark blue di situ. Okey, warna biru gelap. Dark blue bahasa Melayu apa? Biru gelap lah ya. Okey, biru gelap. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Jadi ini doa ya yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Yang tadi kan dia minta apa? Supaya Nabi perintahkan kepada dia, tunjukkan kepada dia dengan kalimat-kalimat yang boleh dia baca ketika di waktu pagi dan ketika di waktu pagi dan pada waktu petang. Tak boleh belik lidah saya ni, minta maaf ya. Ketika di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi di sini Nabi ajarkan kepada dia dengan doa. Mungkin bagi setengah orang doa ini agak sedikit panjang lah ya. Namun tak mengapalah ya, cuba ya kita usaha untuk baca dan kita amalkan. Baik, jadi Nabi perintahkan kepada dia untuk baca doa ini. Kemudian setelah Nabi baca doa ini, Nabi pun kata begini kepada dia. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Boleh faham maksudnya? Dalam kitab kita pun ada. Okey, maknanya. Namun kita lihat di sini. Pada terjemahan hadis ini, setelah Nabi SAW ajarkan doa tersebut kepada Abu Bakar. Apa doanya? Sekali lagi ya kita lihat dalam bahasa Melayunya. Di situ juga telah saya terjemahkan, saya letakkan terjemahannya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pengatur segala sesuatu dan rajanya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, kejahatan syaitan dan bala tenteranya. Nampak ya? Di dalam hadis ini ada lafaz Nabi ajarkan kepada Abu Bakar dengan satu ungkapan doa yang mana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindungi diri kita dari kejahatan diri kita. Namun bukan itu sahaja, Nabi SAW juga ajarkan di situ supaya kita minta kepada Allah perlindungan dari kejahatan syaitan dan juga tentera-tenteranya. Sebab syaitan ni ramai kan, dia punya anak-anak bala tentera yang akan mengganggu umat manusia. Namun di sini yang menariknya, Nabi SAW katakan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, doa ini bacalah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab tadi Abu Bakar minta Nabi ajarkan kepada dia dengan doa yang boleh dia baca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Namun di sini Nabi tambah satu lagi waktu, iaitu Nabi kata kepada dia, dan pada saat engkau hendak tidur. Sebab itu doa ini kita masukkan ya, dimasukkan ataupun disenaraikan sebagai doa ketika hendak tidur. Kerana di samping boleh dibaca ketika pada waktu pagi dan petang, doa ini juga boleh kita amalkan sebelum kita hendak tidur. Tujuannya apa? Dengan maksud-maksud yang baik itu tadi kan, antaranya juga untuk tujuannya ialah mendinding diri kita dari kejahatan syaitan.
Kejahatan syaitan di sini maksudnya ialah, ya, kalau kita rujuk dalam kitab syarahnya, iaitu sekali lagi saya merujuk dalam kitab syarah Aunul Ma'bud, menjelaskan kepada kita bahawa syarri syaitan maksudnya ialah daripada was-was yang ditimbulkan oleh syaitan, daripada kesesatan yang ditunjukkan oleh syaitan, daripada hasutan, bisikan yang dibisikkan oleh syaitan pada diri kita. Jadi kalau kita baca pada waktu pagi dan petang, kita baca sebelum kita hendak tidur, kan? Di situ kita nampak bagaimana permintaan yang kita panjatkan kepada Allah agar kita ni tidak menjadi mangsa syaitan tu tadi. Yang memang job scope dia ialah untuk mengganggu kita, agar kita melakukan kemaksiatan, agar kita buat perkara-perkara yang jahat, agar kita ini bersama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka Allah. Jadi sebab itu pentingnya kita sentiasa mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi membinting diri kita, agar kita tidak menjadi mangsa syaitan itu tadi yang sengaja ingin menyusahkan kita dan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, saya berharap, ya, dengan perkongsian kita pada malam ini, setiap daripada diri kita yang mengikutinya dapat mencatat, ya, dan menghafal doa-doa yang telah kita tampilkan itu tadi. Ya, nanti bolehlah, ya, sekali lagi, ya, kita lihat pada doanya, iaitu doa yang pertama sebelum kita tidur. Sebenarnya doa sebelum tidur ni ada banyak. Kalau siapa yang ikuti kuliah saya pada waktu pagi tadi di Masjid Asy-Syafa'ah, kita juga ada bincangkan tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur, iaitu baca Al-Mu'awwizat 3 kul. Nanti bolehlah rujuk pada kuliah yang diadakan di Masjid Asy-Syafa'ah. Boleh lihat di Facebook Masjid Asy-Syafa'ah tentang doa yang Nabi SAW baca berkenaan dengan Al-Mu'awwizat, bagaimana Nabi SAW mendinding diri baginda dengan Al-Mu'awwizat sebelum tidur. Dan pada malam ini saya nampaklah ada keterkaitan juga dengan perbincangan pada pagi tadi, yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan banyak doa-doa yang lain selain daripada Al-Mu'awwizat. Itu antaranya doa ini yang bagi saya jarang antara kita, ataupun kebanyakan daripada kita jaranglah mengamalkan, ya, membaca doa ini. Tapi Masya Allah Tabarakallah, doanya baik. Doa daripada Nabi SAW sebenarnya adalah doa-doa yang baik yang seharusnya kita amalkan. Ya, begitu juga doa tadilah yang lebih panjang daripada inilah bagi saya. Okey, iaitu Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada rabba kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan juga kita dapat berusaha untuk mengamalkan setiap apa yang telah kita pelajari bagi menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping ianya dapat membenting diri kita daripada gangguan dan kejahatan jin, syaitan, juga manusia. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.